Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam reformasi kepada saudara Rafizi Ramli dan calon-calon kepimpinan yang bersama dengan beliau malam ini. Seterusnya yang saya hormati juga kepada seluruh wakil-wakil daripada seluruh negeri Pahang, dan ada juga saya dapati tadi daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada KL, Selangor yang datang untuk program pada malam ini. Ini merupakan siri jelajah finale. Kalau dekat pilihan raya, biasanya malam sebelum kita buang undi akan ada ceramah besar yang dipanggil finale. Jadi ini merupakan acara finale sebelum bermula 13 hari bulan di negeri Kelantan. Terengganu berapa bulan? 13 ya? 14? 15, okey. Jadi Kelantan 13 sehinggalah dalam tempoh lebih sedikit daripada seminggu kita akan selesaikan proses pengundian secara fizikal dan juga secara atas talian. Bagi saya, kita telah lihat satu kempen yang jelas, terutamanya dalam tadi petang saudara Rafizi berdebat dengan saudara Saifuddin, lawan beliau sebagai calon timbalan presiden. Dan bagi saya ini sesuatu yang positif. Ada beberapa orang message, dia kata kita tak patut debat sebab ini pemilihan dalaman. Tetapi dalam keadilan ini, keanggotaan kita mencecah 1 juta orang. Jadi, dan kita juga buat pemilihan secara langsung, 1 anggota, 1 undi. Kita tak ada sistem perwakilan untuk jawatan-jawatan kanan. Jadi tidak mungkin perkara ini dapat dibuat secara tertutup. Malah kalau kita kena lihat balik tahun 2018, UMNO sendiri, bila dah kalah biasalah. Mereka bila dah kalah, ada pemilihan parti, kalau kita ingat, Zahid Hamidi, Khairi Jamaluddin dan juga Tengku Razali Hamzah turut serta dalam debat. Cuma beza dia satu, Zahid Hamidi dia hadir secara online dalam debat tersebut. Tapi dia menang juga jadi presiden. Apa yang saya nak ceritakan di sini, malu kita kalau keadilan, parti reformasi ini, kita tidak ada perkara yang sama. Kalau selama ini saya ingat daripada 2010 pemilihan AMK, 2014 malah semalam AMK juga ada debat yang sama di peringkat nasional. Jadi ini menunjukkan orang minat dengan kita dan kita boleh meletakkan apa isu-isu yang nak dibahaskan. Isu dia mudah, saudara-saudara. Isu dia, adakah kita percaya atau tidak dengan kekuatan parti kita? Adakah kita yakin atau tidak dengan rakyat untuk memilih gagasan yang kita bawakan? Kalau kita nak bercakap dengan parti-parti seperti Bersatu, seperti UMNO, seperti PAS, ini merupakan parti-parti yang tidak sealiran dengan kita dari segi gagasan. Kita pernah bersama dengan PAS, kita pernah bersama dengan Bersatu, dan kita tengok betapa penat luka yang kita kena pikul. Satu pasal Tun Mahathir, tetapi juga pokoknya Bersatu itu ideologi mereka, pendekatan mereka lebih mirip UMNO. Mereka lah yang buat Kongres Maruah Melayu, yang duk ratib hari-hari Melayu malas. Itu yang dibuat oleh Bersatu. Macam mana kita nak duduk dengan mereka? Kita ada perbezaan pandangan dalam Pakatan Harapan, tapi sekurang-kurangnya ketiga-tiga komponen ini kita telah terbentuk fikrah kita daripada peristiwa reformasi 1998. Dan kita tidak mahu kalau orang buat matematik mudah. Matematik mudah ialah kalau di Johor itu undi popular UMNO hanya 40% lebih. Maka kalau campur Bersatu atau PN, campur PH lebih 50%, maka kita dah menang. Dia tidak macam tu. Sebab kalau katakan kita bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan ada usaha ke arah tersebut, ada usaha untuk menarik balik calon-calon kita sewaktu PRN Johor, sekiranya ia berlaku, kita ada satu kerjasama dengan mereka, saya yakin
ya, sebahagian juga penyokong tegar kita yang selama ni daripada kita tak ada apa sampai kita jadi kerajaan, sampai kita kalah, mereka bersama dengan kita, mereka akan tidak undi kita pada pilihan raya. Betul atau tidak? Jadi sebab itu, pendekatan yang saudara Rafizi gagaskan ialah supaya kita bina kekuatan parti kita. Kita ada 1 juta anggota. Di setiap cabang kita ada aktivis buruh, ada aktivis Felda, kita ada profesional, kita ada jurutera, kita ada anggota pelbagai latar belakang. Jadi kita kena menang atas kekuatan kita. Ada yang berkata, kalau kita ambil pendekatan macam ni, senang cakap. Tapi kami di Pahang, kami di Kelantan, kami di Terengganu, macam mana nak dapat undi Melayu? Betul, pilihan raya yang lepas, Kelantan, Terengganu, kita zero. Bukan kita je lah. Kalau kita boleh kata, kita pun berkongsi. Amanah kosong, Bersatu pun kosong. Bersatu dia dapat calon lepas tu sebab lompat. Dapat ahli parlimen. Ya, itu bukan tulen lah. Original semua dapat kosong pada 2018. Pahang bagus sikit lah. Kan? Bagus sikit tapi tak banyak beza. Tapi saudara-saudara, kita tak boleh bersaing dengan UMNO atau PAS atau Bersatu. Nak cakap soal Melayu, soal Islam, kita tak boleh menang dengan mereka. Dan kita pun tidak mahu bersaing atas pentas tersebut. Yang kita nak bersaing ialah tentang soal periuk nasi rakyat, soal ekonomi. Rakyat tak kisah sangat sebenarnya soal kaum. Yang mereka nak tahu, saya pergi ke Kelantan, mereka nak tahu macam mana nak selesai isu air, macam mana nak selesai isu pekerjaan, macam mana nak selesai isu gaji dan untuk rakyat. Itu yang mereka nak, dan itu kekuatan kita. Sebab itu, saya dah nak habis. Sebab itu saudara-saudara, saya yakin ya, saudara Rafizi pada 2013 ya, kita dapat, walaupun kita tidak menang, tetapi kita lihat apa yang kita buat pada pilihan raya tersebut. Kita fokus isu-isu periuk nasi. Kita kata pasal isu PTPTN, nak bagi pendidikan percuma. Kita bercakap turunkan harga kereta. Jadi itu ialah fokus kita yang dapat minat rakyat yang sangat kuat. Saya harap saudara-saudara, ya, kalau kita bagi sokongan kepada saudara Rafizi, ya, dan kita dah tengok, kita tahu kemampuan beliau, dan saya boleh katakan ya, bila berita beliau aktif semula ini, ia telah menarik minat rakyat secara meluas. Ya, ramai orang yang sebelum ni kata saya dah tak tahu nak undi keadilan, mereka cakap pada saya kali ini mereka nak bersama dengan kita, tapi dengan syarat keadilan bagi tempat kepada saudara Rafizi Ramli. Jadi saudara-saudara, saya berharap bagi tempat pada saudara Rafizi, tapi tak cukup. Ya, saudara Rafizi perlu tim yang dapat bekerja dengan beliau untuk menyokong gagasan ini. Ya, jadi kita ada calon-calon naib presiden termasuk saya sendiri, kita ada calon-calon ketua wanita, ketua MK dan seluruhnya. Jadi saya harap sokongan ini dapat diberikan secara total supaya keadilan kembali kuat dan kita dapat berdepan dengan PRU15 dengan jelas, bukan untuk kita dapat jawatan, tetapi lebih kepada untuk kita terjemahkan kemenangan ini kepada polisi-polisi untuk membantu dan mengangkat martabat rakyat. Sekian, terima kasih.